Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk kali ini saya akan terangkan tentang 3 yang terpenting dalam trend following, iaitu EMA 50, EMA 100 dan juga SMA 200. EMA is exponential moving average, SMA is simple moving average. Okey, simple moving average dia slow sikit daripada EMA. Exponential moving average. Exponential moving average dia ambil average yang terdekat. SMA dia ambil average yang purata. Okey. So kita tengok selalunya apabila candle melepasi ketiga-tiga EMA 50, EMA 100, SMA 200, counter tu adalah strong uptrend. Okey, kita boleh swing counter ni dengan selamat sebab dia dalam keadaan overall dia adalah uptrend. Okay, kita memang nak cari counter yang uptrend. Alright, so salah satunya kita boleh menggunakan DBS panel. Okay, ada 13 indikator dalam DBS. Okay, yang ni salah satu. Tapi kata yang tak membeli DBS panel ni, sebenarnya ketiga-tiga tu terdapat saja di dalam indikator yang tersedia, yang public punya dalam library. Just type EMA. Okay, moving average exponential ni tekan. Kita nak dua, so tekan 2 kali. Kita nak EMA 50, kita nak EMA 100, so tekan lagi sekali. Dan kita nak SMA moving average. Dia sebenarnya sama dengan moving average. Just type moving average. Moving average, this one. Okay, just click. Okay, so tak perlu yang ni, kita boleh tutup. Just on yang ni. Type dekat sini. Kita nak 50. Lepas tu kita nak okay, kata 50 kuning. Bagi tebal sikit. Alright. So kita nak EMA 100. Just type dekat sini input. Length ni tukar 100. Okay, style. Ambil color apa kita nak. Biru. Contoh. Biru kita nak tebal sikit. Alright. So siap situ. Yang ketiga kita nak SMA. Ni MA ni SMA lah. MA 200 ataupun SMA 200. So kita tekan 200. Dekat line ni tukar tu. Input length. Star tukar color merah. Contoh. Okay, ambil tebal sikit. Okay, ini saja 3 indikator terpenting untuk mengenal pasti counter itu overall adalah counter dalam keadaan uptrend. So bila kita dah ada 3-3 ni, okay, dekat public kita ambil yang macam saya tunjuk tadi, FS indicator type 11. So boleh guna je ni. Alright. Tapi saya tunjuk sini untuk yang membeli indikator GBS sebab saya dah gabungkan siap-siap Kejap. Alright. Ini yang purple ni adalah SMA 200. Yang orange ni adalah EMA 100. Yang biru ni adalah EMA 50. Okey, macam mana nak tahu? Pergi dekat sini, dekat style. Okey, dekat setting ya. Ini adalah setting lagi sekali. Kat sini ni ada mata. Ini macam ada pemutar tu. Tekan dekat sini. Alright. Dekat style. Kita boleh tengok nilai dia. Sini saya dah letak dah EMA 100 mana? Orange. SMA 200 purple. Okey. EMA 50 memang saya tak buat sebagai line, tapi saya buat dekat sini EMA 50 saya tak buat line yang macam ni, tapi saya buat line titik dot biru sebab senang nak tengok harga sini 995. Sama juga sama juga. Boleh buat line macam ni ataupun dot ni. Senang nak tengok harga dekat mana, boleh tengok terus dekat sini. Okey, contohnya sini purple dia ada dua-dua, saya buat line ni dengan dot. So purple adalah 90 sen, ini adalah SMA 200. Orange yang dot ni tengok dekat mana? 965. EMA 100. EMA 50 yang mana? Biru. So biru berapa? 995. Okey. Ni sebagai contoh. Selalu counter kita nak tengok, kita tengok weekly dulu. Sebab 3 indikator ni digunakan untuk swing. Alright. Boleh juga digunakan untuk intraday, nanti saya tunjukkan. Okey. Ini menunjukkan overall uptrend, nampak?
Susunan dia atas mesti dah 50. Yang tengah adalah EMA 100. Yang paling bawah adalah SMA 200. Ini adalah counter strong uptrend. Selamat kita duduk kat dalam pun, even dia drop, dia akan rebound semula dan membuat kenaikan yang baru. Sebab tu kita pilih counter di atas 3 line ini. Alright. Okay. So kita tengok apa berlaku sekiranya candle melepasi ketiga-tiga line ini. Okay, saya tutup dulu. Saya tutup dulu yang lain sebab nanti confuse sebab dengan ada BB apa semua kan. So kita tutup EMA yang lain 5, 10, 20. Kita tutup sini. Kita tak memerlukan, kita tak nak tengok apa ni, apa panggil tadi, BB Bollinger Band. Alright. Ini adalah BWAPS yang saya sediakan. BWAPS adalah purata harga belian untuk sesuatu counter. Alright. Okay, kita tengok apabila candle melepasi kedua-dua line ni kita nampak EMA 100 dia potong SMA 200. Macam mana kenaikan yang berlaku? Okay, sebab tu penting untuk kita tengok kedua-duanya ni yang utama. EMA 100, SMA 200. Okay, EMA 50 dia adalah untuk midterm player. Memang sebab dia dah EMA 50, memang dia dah consider totally uptrend. Yang ni adalah permulaan uptrend bila SMA 200. SMA 200 adalah purata 200 sebelum. So kita boleh tengok kalau 200 candle macam ni 200 minggu ni satu candle satu minggu untuk weekly. So 200 minggu sebelum, of course lah dia adalah permulaan uptrend. Macam kita tengok daily, dia adalah 200 candle sebelum, maksudnya 20 hari 200 hari sebelum 200 SMA 200. So memang itu adalah permulaan uptrend. Yang ni 50. Okay, 50 adalah 50 sebelum, 100 adalah 100 sebelum, SMA 200 sebelum. Alright. So kita tengok kebanyakan candle kalau melepasi je dia akan buat kenaikan. Bila melepasi SMA 200 dia terus buat kenaikan SMA 200 dengan EMA 100. Sebab tu penting. Kalau kita tengok kat sini contoh kat sini, apa jadi kepada candle tu pada daily jika weekly dia telah melepasi SMA 200 dan EMA 100. Kita tengok efek dia dekat daily. Macam mana? Tengok. Nampak? Terus buat kenaikan. Sebab tu penting tengok weekly dulu. Okey, ada exit pula ni. Kita tutup dulu. Buy signal. Sell signal. Kita tak nak tengok dia. Okey. Lagi apa kita nak tutup? Semua kita tutup Dead cross pun kita tutup. Alright. Sebab kita nak bagi fokus kepada dua ni. Okey, kalau ikut kat Indi ni memang dah lengkap semua dah ada. Oh, lagi satu. Mungkin agak confuse. Tukar bar Bar ni terbuang. Mana dia? Bar color sekejap Okey, this one. Tutup bar color hijau purple tu. So kita akan jadi merah hijau balik. Alright. Ini adalah candle biasalah. So sebab tu penting kita tengok weekly dulu. Cari weekly. Sini kita tengok balik yang belakang-belakang Tengok yang belakang balik. Okay, yang ni tak boleh. Kita tengok counter lain pula. Dia dah habis dah yang tu. Taffy yang glamour. Taffy. Minta maaf background bising sebab saya di tepi jalan. Okey, ini bila candle melepasi SMA 200. Okey. Yang ni pun sama boleh ni. Okey, tak apa kita ambil yang kat sini. Kita ambil kat sini Yang ni kita tengok cross up. Ini kalau EMA 100 cross up, SMA 200. Yang ni satu kita nak tengok. Yang cross up ni warna purple. Yang candle di atas SMA 200 kita buat color yang ni tukarlah. Yang ni kita buat color merah lah.
Okey, cross up warna merah. Yang SMA 200, candle SMA 200 warna purple. So kita tengok dekat daily jadi apa. Mana dia? Alright. Okey, so apa yang kita nampak, kenaikan tu lebih terserlah apabila candle melepasi SMA 200. Okey, dia buat kenaikan macam tu. Dekat sini dia cross up dekat weekly, tapi dekat daily dia nampak penurunan. So, maksudnya bila cross up EMA 100 cross up SMA 200 dekat weekly tidak memberi sebarang kesan. Yang penting adalah candle melepasi line SMA 200 ataupun EMA 100, ya, dia ada satu impact dekat daily. Okey, kalau kita tengok yang nak cross up macam ni, boleh tengok terus dia direct daily. Okey, nampak EMA 100 cross up SMA 200 memang dia buat kenaikan. Yang ni kita tengok daily. Sebab weekly, perasan tak tadi, weekly bila kita tanda kat sini, dia sebenarnya turun. Dekat weekly dia naik. So not valid lah, not valid. Yang ni okey, SMA 200 okey, dia valid. Bila candle atas SMA 200 dia naik. Mana tadi? Kat sini. Okey, candle atas SMA 200 warna purple dia memang buat kenaikan. Tapi untuk cross up dekat sini dia menampak penurunan. So kita tak payah tengok EMA 100 cross up SMA 200, jangan tengok dekat weekly, terus tengok dekat daily. Bila berlakunya persilangan di antara EMA 100 dan SMA 200, kita boleh consider entry sebab seterusnya akan membuat kenaikan. Dan dekat mana kita perlu jual? Kita perlu jual apabila candle itu melepasi EMA 100. Seterusnya support yang terakhir adalah SMA 200, kerana bila berlakunya penurunan dekat SMA 200 dia terus buat downtrend, confirmation downtrend. Ini dah buat satu dah, sebenarnya dah dekat sini pun dah confirm ya akan melakukan penurunan dekat EMA 100. Bila bocor saja EMA 100 dia buat downtrend. Ini lagi menguatkan dia akan buat long term downtrend. Kalau kita tengok sini SMA 200 kalau bocor, macam mana kejadian dia? Dia buat penurunan sampai berapa lama ni? Daripada 12 Disember tahun 2014 sehinggalah dia start semula naik dekat sini. Okey. Hingga 25 November 2016. So siapa yang start dekat sini, dari sini, mana tadi? Dia drop sini. 15 Disember 2014. 2 tahun kemudian baru naik. Sebab itulah, sebab dia kan 200 candle sebelum memang dia memberi confirmation yang memang akan berlakunya downtrend yang lama. So jangan sesekali hold counter apabila counter tu uptrend tiba-tiba, okey, dia telah bocor kedua-dua support utama dia, iaitu EMA 100, SMA 200, kerana dia akan membuat penurunan yang lama. Okey, kita tak nak floating sampai 2 tahun, kita nak gunakan modal kita tu. Alright. Kecuali geng-geng yang banyak guni tu banyak duit lah. Alright, kita tengok lagi seterusnya apa yang berlaku. Kita delete dulu apabila dia minit-minit kecil. Okey, dekat sini obvious dekat sini obvious. Daily pun kita boleh tengok terus direct. Weekly, okey, weekly kita boleh detect dululah. Contoh tadi. Alright, contoh tadi bila mana candle melepasi SMA, kita abaikan yang EMA ni sebab kita tengok EMA cross up ni dia tak berlaku kat daily. Dekat daily dia turun. Tapi kalau candle melepasi EMA 100 ataupun candle melepasi SMA 200 dekat weekly, kita boleh check dekat daily untuk cari entry. Sebab daily dia akan membuat kenaikan. Itu boleh refer. Kalau dekat daily kita nak rempit pula contoh kita jadikan daily ni sebagai petunjuk untuk kita guna minit-minit kecil. Contoh dekat one day dekat daily ni candle melepasi sama ada EMA 100, yang kalau yang dia cross up macam ni kita untuk swing sebenarnya. Dekat daily
Kalau dia cross up macam ni, sesuai untuk swing. Swing berapa lama selagi mana tak bocor. So, berapa lama ni? Okey, kita tengok. 29 Julai 2020 dia bocor. Apa yang berlaku ni? Alamak, saya terklik apa ni? Oh, dia masih tak bocor Dia masih tak bocor. Maksudnya Tafi ni beli sini masa dia cross up ni. Kita kalau swing tak akan jual lagi sampai sekarang sebab belum bocor. So kenaikan dia kalau beli dekat sini ni 28 Julai macam ni dekat 2020 kita swing. Kenaikan dia adalah adalah 966%, almost 1000% lah. Kalau kita hold selama mana tadi dia cross up. Okay, kita tengok balik dia cross up. Ini sesuai untuk swing dan kita untuk invest lah dalam setahun. Okay, tengok sini kan dia cross up 5 Ogos 2020 sampai sekarang 1 Oktober. Okay, dah setahun lebih lah kita kena hold. Kalau nak hold kalau nak hold ataupun yang dah achieve dia punya target. Contoh dia target hanya 50%. So tak perlu tunggu sampai setahun. 50% dekat mana? 50%. Okey, ada sini. Sekejap. Okey. Cun, sampai nak swing 50%, dia hanya perlu swing sampai time dekat sini. Okey, 10 Ogos. So 5 Ogos masuk, 10 Ogos keluar, dah dapat 50%. Alright. Lepas tu dia tunggu drop. Dia beli semula contohlah. Bila sentuh balik EMA 100 dia masuk balik dekat sini. Okey, yang ni dia dah keluar. Dia dah keluar sebab dia target counter ni 50% je. So dia tunggu pullback pullback ni terpanggil jatuh semula ke EMA 100 pullback tu dia dah menjauhi EMA 100. So dia tu TP kita TP bila dia jauh. Kita cukup 50%, kita kata okey. Cukup lah untuk aku ni. Aku nak ambil dah. Okey, so kita ambil kat 50% ni. Dapatlah keuntungan 50%. Kalau masuk 3,000 dapat 1,500 untung. Contohlah. Okey, so dekat sini bila dia sentuh kita masuk semula. Nak lagi 50%. So masuk 24 Mei 2001 keluar dekat sini, area sini. Dalam 9 Jun. 24 Mei 9 Jun dalam seminggu. So seminggu 50%, seminggu 50%. Macam itulah lebih kurang. Kalau yang nak hold 100 mungkin lama sikit. Contoh kat sini masuk dia nak 100%. 100%. Okay, 100%. Dia dah memang target Benda ni tak berlaku lagi tau. Ini sebab kita dah tengok candle dah bergerak. Tapi yang memang dah target. Bila cross up dia masuk, EMA 100 bersilang ke atas SMA 200 dia masuk je. Okey, dia simpan je selagi mana tak bocor dekat EMA 100. Dia simpan. Dia target nak EMA, dia nak 100%. So dekat sini. So dia akan hold. Okey. Mana tadi cross up sini? 25 mana cross up? Saya tak nampak dah. Mana cross up tadi? Sini tak nampak lah. Oh, sini. Sini. 27 Julai dia akan keluar. Di sini. 27 Julai dia kena keluar 22 Disember. So Julai, Ogos, September, November, 4 bulan lah. Dalam 4 bulan juga. 4 bulan, 3 bulan baru dapat 100%. So kalau siapa yang tak nak tunggu 50% dah boleh keluar lah. Okay. Satu counter tunggu 50% tu macam tengok. Yang untuk Tafi ni seminggu 2 minggu dah dapat 50%. So cukup lah bila dia cross up tu.
Yang ni tak boleh dah lah. Kita dah tak boleh nak masuk. Kita kena cari kaunter lain. Yang baru dekat Delhi, baru saja berlaku persilangan emas. Yang sekarang ni dah risiko tinggi Risiko tinggi. Masih boleh tapi risiko tinggi. Yang ni kena guna EMA lain lah. EMA yang kecil. Untuk detect yang persilangan awal dekat sini. Yang ni tak persilangan yang kita kira 7 hari sebelum atau 10 hari sebelum, 10 candle sebelum. Kena lebih cepat lah. Yang ni untuk kita swing yang kita nak 50% ataupun 100%. Sesuai guna EMA 100 dengan SMA 200. Okay. Ataupun kalau nak sangat yang cepat dekat sini lah. Tunggu full back. Tunggu candle jatuh dekat. Yang ni adalah EMA 50. Tunggu candle jatuh dekat EMA 50. Okay. Contoh sini. Contoh kat sini dia jatuh. Okay. Tunggu dia naik balik atas EMA 50 baru kita masuk. Okay. Cut loss dekat mana? Macam contoh 3 bit di bawah EMA 50. Alright. Okay. Sebab dia selalunya candle kalau dia jatuh dekat EMA 50 dia akan rebound. Kalau tak rebound dia akan buat downtrend lah. Okay. Kita boleh tunggu pullback dekat EMA 50. Kita ambil counter lain pula contoh. MESB MESB. Sebab tadi saya bercerita EMA 100, SMA 200, EMA 50 tak cakap lagi. Selalunya nampak tak candle kalau dia jatuh dekat EMA 50. Okay, yang ni tak berlaku Yang ni tak berlaku. Kalau macam ni contoh dia downtrend. Dia bocor ketiga-tiga ni. EMA 50 bocor, SMA 200 bocor, EMA 100 bocor, jangan masuk lagi. Tunggu dia melepasi semula. Dia melepasi EMA 100 ke, SMA 200 ke, EMA 50 ke. Contoh, salah satu baru kita masuk. Jangan masuk bila masa dia turun tu sebab dia akan buat downtrend. Okey, masa dia turun, dia bocor-bocor ni janganlah. Jangan berani sauk. Kita sauk bila mana dia naik balik. Macam ni kan. Okey, dia dah turun, dia dah touch EMA 100, EMA 50 contoh. Okey, kita tak ambil lagi. Kita ambil kalau dia reversal, dia naik semula di atas EMA 50 baru masuk. Yang ni dia tak naik kan? Dia turun lagi, tak boleh. Yang ni kita masuk. Yang ni sebab kita masa berlakunya market open tu, kita tak tahu dia akan turun kan. So kita pun berani masuk kat sini. Masuk EMA 50, masuk dia naik. Kita nak swing. Tengok hari tu juga dia jatuh. So kat sini kita kena cut loss lah. Okay. Sebenarnya dia belum buat uptrend lagi. Alright. Ini sebab kita bergantung kepada 3 line ni saja. Kalau kita ada RSI, ada Stoch RSI, kita boleh tengok overbought dengan oversold. Kita tak akan masuk dah, bagi saya lah. Saya tengok beberapa confirmation baru saya masuk. Tapi ini sebab saya nak bagi tahu 3 line ni saja. Kalau kita bergantung pada 3 line ni saja, kita kena tunggu candle tu naik balik atas 3 line ni lah. Ataupun yang terdekat adalah EMA 50. So, sini kita pun masuk lagi. Dekat sini masuk. Masuk. Kita nak swing kan? Kita nak swing nak 50%. Dia jatuh lagi. Tak berjaya juga. Gagal lah. Gagal. Siapa yang trade daily tengok macam saya nak tengok. Kalau dia naik, candle tu drop, dia naik atas EMA 50, kita pun entry tanpa tahu apa-apa. Dia naik sampai mana? 7% je. Kita nak target 50, kita tak dapat. Kecuali yang orang yang see money take money, asal dapat untung dia cabut. Itu dia akan selamat lah. Kalau yang orang lain, okey, dia ada cara kita buat trailing stop tu, maksudnya dia buat kenaikan 2%, kita buat stop loss dekat 1% kenaikan ataupun 5% kenaikan. Dia buat kenaikan 4%, kita tunggu dekat sini. Kalau dia terjatuh dekat 2%, automatik terjual. Yang tu selamat lah. Trailing stop tu mengikuti harga semasa tetapi beberapa bit di belakang. Beberapa persen di belakang supaya bila dia jatuh ataupun campak, kita masih dalam keadaan untung. Masih dalam keadaan profit. Itu boleh juga. Cuma siapa yang tak boleh nak tengok setiap hari, dia kena set cut loss dekat bawah ni lah. Once jatuh EMA 50, dia jual. Sebab dia dah target dekat EMA dekat 50%. So sini semua tak berlaku gagal. Semua dah terkena cut loss lah. Siapa yang pasang yang
Dia ni swing, yang swing lama dia tinggal je cut loss stop loss dekat beberapa bit bawah EMA 50. Ni semua gagal. Kecuali orang yang full time trader, dia dapatlah tengok. Dia boleh tengok counter tu, dia boleh follow dia pasang trailing stop, harga naik dia pun naikkan trailing stop. Harga naik lagi dia pun ubah kat sini, dia ubah dia follow. Pop, harga jatuh, dia dah terjual. Automatik terjual, dah kat dah untung. Mungkin untung dia 6%, mungkin dia ikut tu dekat 5%, tapi dia untung. Tapi untuk yang swing, yang orang yang bekerja, dia akan letak cut loss lah. Contoh cut loss dia beberapa bit bawah EMA 50. Mungkin berapa persen. Katalah jatuh 2%, dia akan terjual. So semua ni rugi. Orang yang masuk kat sini baru untung. Sebab dia naik. Alright. Sedang naik lagi sampai 20%. Okey, yang target 50%, sepatutnya dia kena alert lah. Okey, kena alert lah. Sekarang ni dah sampai ke 20%. Adakah mau take profit ataupun nak tunggu sampai 50% lagi? Terpulang. Kalau nak tunggu 50% lagi, saya suggest sampai satu tahap tu tolonglah letak alihkan stop loss tu, bagi naik sikit 10% ke. Kena juga rajin, walaupun kita nak swing 2 bulan, sekali-sekala check balik, tengok semasa ni, mungkin tengok seminggu sekali ke 3 hari sekali, cuba check harga dah naik dekat mana. Kalau dah naik 10% tu, at least letaklah stop loss dekat 5%. Kita play safe kan, kita kalau dia drop, kita untung. Okay, check. Macam sekarang tengah untung 21%. Tolonglah alih. Jangan letak kat sini kan rugi kita. Daripada untung 20% dapat kerugian. Okay, alih. Tukar. Kalau M plus memang ada trailing stop tu. 2-3 hari sekali ubah. Seminggu sekali ke ubah. Dekat sini trailing stop kita 5%. Ubah. Sekarang dah naik sampai 21%. At least kita nak 15% keuntungan ke, 13 ke. Kalau dia drop pun kita dah 13% untung. Kena ubah lah, kena rajin jugalah tengok walaupun kita busy kerja. At least seminggu sekali ke, tolong ubah kita punya stop loss. Okay, itu cara bijak lah. Okay, kita tengok counter lain. Ofcom. Okay, kita ambil yang glamour ni. Siapa yang tak ada, guna je yang biasa ni. Siapa tak ada JBS, guna yang biasa. Alright, kita guna yang biasa lah. Kita bagi petunjuk kat depan ni. Yang di sini dah ada RSI. So kita tahulah kalau RSI dah dekat 76, boleh keluar dah lah. Dah tinggi sangat ni. Ambil je lah 21% tadi. Ini dah counter lain. Ambil je lah berapa persen tu. Okay, sekejap saya check. Masuk kat sini kan. Okay, sini gagal. Sini baru dia naik semula. Okay, candle atas EMA 100, candle atas SMA 200. Kalau ambil kat sini ataupun ambil kat atas EMA 50. Okay, kita tengok check keuntungan sekarang. Kalau masuk dekat sini, kita tengok candle tu berada di atas EMA 100 dengan SMA 200. Kalau yang bersilang kat sini kalau bersilang dia akan masuk sini. Dia tunggu sini drop. Dah bocor. So dia akan dapat berapa persen ni? 30%. Okay, tak dapat 50%. Once dia dah jatuh EMA 100, kena keluar. Macam ni rajin lah check. Okay, kalau katalah seminggu 2 minggu sekali kita check, tengah downtrend, dia dah naik sampai 40%. Lepas tu 40%, no banyak ni persen ni. Dah 100%. Kat sini dah boleh TP dah ni. Okay, tapi katalah tak check, berapa hari kemudian check dia tengah downtrend, ambil je lah. Dia dah downtrend ni, ambil je lah. Okay, nampak obviously downtrend. So sila take profit. Walaupun dia tak sentuh lagi ni, tapi kita nampak keuntungan dia dekat 100%. Logik lah dia akan turun, cari balik EMA 100. Dia dah naik jauh. Dia tinggalkan ini. Kita boleh nampak sebenarnya secara mata kasar.
Ini dia baru saja cross up. Okey, candle pun naik. Dia makin jauh dengan EMA 100 yang orange ni. Okey, at certain point tu dia akan pergi cari balik. So kita kenalah buka seminggu sekali ke 2 hari 3 hari sekali. Tengok, dah jauh benar. Kalau dah jauh benar macam ni, ambil je lah profit. Okey. Takkan dia nak pergi jauh tinggalkan EMA 100 dia sampai atas ni. Tak mungkin Dia akan balik semula. Rebound. Sepatutnya dia kalau dia yang kuat, dia akan rebound. Sentuh dia naik balik. Tapi yang ni dia bocor. Maksudnya kita terpaksa take profit. Siapa yang follow tiap-tiap hari, okey. Yang degil tak nak ambil untung juga. Yang rasa dia akan naik balik. Tapi tak naik-naik. Kat sini baru kita ambil lah. Dah bocor. Dapatlah 30%. Daripada ngam nak dekat 100%, dapat 30% je. So jangan tamak sangat. Kata nak 50% tu, ambil je 50%. Alright. So sini satu. Siapa yang ambil kat sini, ambil masa cross ni, sebenarnya dia dah untung dekat hampir 100%. Tapi siapa yang ambil, sekejap. Siapa yang ambil ni, dia nak tunggu semula ni dah bocor, dia takut downtrend. So dia ambil balik bila naik ke atas ni. Siapa nak ambil dekat sini, candle atas SMA 200, keuntungan dia 30%. Kalau dia follow, kalau dia tak follow, dia tunggu sampai sini bocor sampai sini pun tak bocor lagi. Okey. Alright. Okey, yang ni selamat lagi. Sebab tu kita kena tak cut loss beberapa bit di bawah SMA 200. Sebenarnya kita belum keluar. Siapa yang ikut swing je tu belum keluar. Siapa yang takut, sebenarnya dia dah jauh daripada EMA 100, dah boleh TP lah. So dapat 20% macam tu. Sebab dia akan cari balik EMA 100 je. So yang ni dia bocor, dia cari SMA 200 tapi dia rebound balik Dia turun sekejap je, dia shake retailer, dia nak bagi retailer semua keluar, tengok dia masuk balik. Siapa yang cut loss dia beberapa bit di bawah, dia belum cut loss lah, belum lagi. So dia akan boleh ride sampai atas ni. Sampai 164. Okey. Tips dia, kalau atas EMA 100 ataupun SMA 200 ni macam ni, kita expect 168% saja kalau Fibonacci tu. Fibonacci ni kalau kita dah cross out, kita beli kat sini, kita expect tinggi-tinggi ni nak naik pun, alamak. Sekejap extension. Contoh dekat mana dia cross up? Dekat sini mana tadi? Katalah kita beli kat candle atas SMA 200. So 161 saja, 161.8%. Macam area sini je lah, RM1.33. Kalau kita beli pada bawah ni, kita boleh expect dia pergi sampai sini je lah. Okay? Jangan tamak sangat lah. Jangan tamak sangat nak tunggu sampai 200-300%. Okay? Sebab takut dia akan drop. Dia akan drop. Kita dah untung dekat 100-1%, kita dah rugi. Okay? Alright. So saya saya nak tunjuk untuk scalping Scalping tengok dekat weekly, cari yang atas SMA 200. Candle dekat weekly dia atas SMA 200. So saya tutup sekejap sebab saya nak bagi nampak terang-terang. SMA 200 untuk yang ni yang biasa ni saya tak warna merah. Okey. Ini adalah SMA 200 SMA 200. Dekat tadi pun sama agak, cuma yang ni saya nak nampak obvious. Bila candle melepasi SMA 200 dekat weekly, contoh tanda dia lepas je. Tunggu kita tengok dekat daily. Mana tadi? Okey. Daily sini masuk Masuk je.
Sebab dekat weekly dia melepasi SMA 200. Kita cari je entry. So right saja. At least kan dapat berapa bit dekat sini. Kita masuk je, tak kisahlah Kita masuk, boleh guna validation ni. Candle candle melepasi ni. Okay, nampak? Kita masuk apabila candle melepasi candle yang sebelum. At least 2 candle sebelum kan, 1, 2. Dia naik atas tu, masuk je. Sebab dia dekat weekly dah melepasi SMA 200. So kita masuk kat sini Masuk kat sini, follow je sebab yang intraday mestilah dia menghadap laptop mesti dia menghadap PC ataupun ni lah. Ini untuk full time trader lah. Untuk yang menghadap, kalau yang meninggalkan counter ni tak boleh lah buat macam ni. Sebab kena swing macam saya ajar tadi. Yang ni untuk siapa yang follow, yang intraday ataupun 2 hari 3 hari tu. So dia tengok hari ni, kalau sehari tu dia hanya dapat 4% je lah kalau dia follow. Kalau dia simpan untuk next day, dia dapat berapa? Dapatlah dalam 50%. 2 hari 2 hari dapat 50%. Okay, so kita tengok lagi weekly. Tengok weekly kat mana dia cross EMA 100, SMA 200. Silap pula saya. Sini pun boleh. Candle lepas candle dia naik je atas tu, masuk. Tengok daily. Okey, kat sini. Yang ni tak nampak obvious. Okey. Yang ni Allah kat sini tadi So kita tengok dekat daily. Syarat dia, okey, kita tengok kat daily. Candle kenalah nak masuk tu, candle kena melepasi candle sebelum kan. So candle sebelum dia kat sini. Suatu kalau 2 candle, kalau kita ambil 2 candle, yang ni memang tak boleh masuk At least 1 candle pun kita tak lepas. 1 candle kita akan masuk kat sini. Kalau 2 candle kita masuk kat sini, maksudnya terpaksa tunggu kena buat dia masuk watch list. Kat sini baru masuk. Maksudnya walaupun dia dah dekat weekly dah melepasi SMA 200, daily dia candle downtrend. Candle tengah turun bawah dan dia tak melepasi pun candle sebelum, tak boleh masuk Okay, macam tadi dia melepasi. Yang ni okey. Kita tunggu dekat sini baru kita masuk. So, sehari, 2 hari kita follow je dia. Yang ni kena bantuan. Yang ni kalau dia naik kita follow Kalau yang pasang trailing stop kena ada bantuan trailing stop. Naik 3%, letak cut loss dekat 1%. Naik 6%, letak trailing stop dekat 4%. Trailing stop pergi tengok kat platform Platform M+ memang ada. Follow. Kat sini dia dah start turun ni, tak boleh kena jual Maksudnya masuk dekat hari 18, 19 hold, 20 hold. Sebab kita kalau yang nak ambil 5% ataupun 10% dah boleh ambil lah. Kalau yang tamak, esoknya drop, kena jual. Ni dah drop ni, jual okay. Dah jatuh kejatuhan 5% daripada kenaikan dia tu, tolong jual. Tak jadilah tu, tak boleh dah. Tak mampu bertahan dah. So dekat sini kita dah jual. Siapa yang ikut follow pakai trailing stop, untung lah. Kurang-kurang naik 12% ni mungkin dia dapat 10% sebab dia follow kan. Dia naikkan trailing stop. Harga naik dia follow. Harga naik dia follow. Pasang trailing stop, ubah. Sampai sini tengok harga drop. Harga jatuh, terkenalah cut loss dia, dapat 9%. Siapa yang tak buat macam tu, dia kena jual dekat sini dah. Dah turun dah. Ini 1 turun. Ni 2 turun. Kalau tak jual juga kat sini tak tahulah. Okay. Sini masuk 18. Dekat sini kena jual lah. Kalau tak jual dekat 23 bulan, at least 24 tu jual. Teruk sangat. Dah berapa candle dah jatuh. Tolong jual lah. Sebab kita sebenarnya kita nak buat scalping kita nak intraday. Dah melebih-lebih hari dah simpan. Sampai sini duk jatuh lagi tak jual, tak tahulah. Tinggal 3% daripada berapa keuntungan tadi. Kita kan follow dia. Tiap-tiap hari duk tengok je dia.
Dia dah naik sampai 13%. Drop. Takkan tak jual-jual. Sampai 3% tak nak ambil. Tolong ambil Okay. Tapi kena tengok candle lepas lah. Candle kena melepasi candle sebelum. Okay. Kita tengok lagi. Weekly. Candle melepasi SMA 200. Sini pun boleh tapi sikit sangat. Tak ada volume Kalau ada volume okey lah macam ni. Tapi dia dah terlepas jauh. Macam ni. Ini cantik. Dia weekly dia candle dah lah naik panjang macam ni. Lepas tu dia dengan volume. So boleh pergi tengok dekat daily. Volume ni bar volume ni. Naik banyak. Maksudnya minat belian kat kaunter tu tinggi. Kebarangkalian ada nak tarik lagi untuk tolak harga ke atas tu tinggi. So kat sini kita tengok weekly dah cross up. Ada candle dah naik atas MA 200. Lepas tengok ada volume. Yang ni volume. Boleh pasang MA 50. MA 50 ni kalau volume melepasi. Kita tak color putih Tebal sikit bagi nampak. Volume melepasi selalunya memang harga naik lah. Harga naik dengan kuat lah. Okay. Melepasi MA 50. Ni melepasi MA 50. Ni melepasi MA 50. Ada toncek tu. Ni melepasi MA 50. Yang ni melepasi MA 50. Jualan kau-kau. Nampak? Jualan. Bila dia downtrend, melepasi MA 50, dia turun kau-kau. Okay, ni kita nak cerita yang masuk tadi Masuk dekat sini. Tengok daily. Mana line? Ini 3 September. Betul ke weekly 3 September? 9 Mac. Okay, 9 Mac. Daily 9 Mac. 9 Mac. Okay, kat sini. So, ini kita tak boleh masuk lagi. Buatkan dalam watchlist. Kita pergi tengok. Weekly dia dah melepasi MA 200. Candle melepasi MA 200. Saya ni cakap apa dah. Tapi candle ni dekat daily dia tak berjaya melepasi candle sebelum. Tak boleh masuk lagi. Letak dia dalam watchlist. Kita tunggu je. Bila dia melepasi baru kita entry. Ni lah. Katalah kat sini. Okay, so kita akan masuk kat sini Sebab yang weekly dah cantik dah. Daily tak cantik lagi. Kena tunggu dulu. Okay, candle lepas je ni masuk sini. Entry. Follow Follow. Kita kan full time trader. Tengok je. Sebab kita dah masuk tu tunggu. Okay, dia naik. Pasang trailing stock kat sini. Dia naik lagi. 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 Pasang trailing stock. Pasang. Mesti automatik dah terjual dekat sini saya rasa. Kalau kita jenis follow pakai trailing stock. Dapatlah 19%. Okay. Lepas tu kita tengok kalau yang jenis tak pasang. The next day candle jatuh. Lepas tu dah jatuh lagi. Second day kena jual lah. Dapat 14%. Okay. Kat yang ikut-ikut macam tu. Yang tak pasang trailing stock tapi dia tengok candle. Candle hari pertama jatuh. Hari kedua jatuh tolong jual. Okay, siapa yang ada target, dia nak 5% je. So, sampai 5% ambil je lah. Cari counter lain pula. Siapa ada target 10%, dah sampai 10% keluar. Okay, cari counter lain pula. Selalunya dia melepasi SMA 200 macam ni, dia memang akan terbang. At least sekejap tu mungkin. Dalam 2-3 hari tu dia terbang naik. Macam ni 1 hari, 2 hari, 3 hari dia naik. Lepas tu dia drop. Okay. Tapi yang ni bukan melepasi MA 200 lah. Yang ni kita kena perlukan bantuan lain. Mungkin MA 50. Tengok Ustaz. Saya nak tengok dia punya full back. Okay, ni MA besar. MA kecil. Oh tak. Okay, yang ni lagi kecil Nanti kita, siapa yang belum tengok EMA 7 dengan EMA 21 boleh tengok video saya sebelum Sebab kita nak intraday nak cepat, kita boleh masuk menggunakan SMA 200. Nak keluar mungkin kena tengok yang lebih kecil.
contoh 7 kan, saya tukar kejap saya tukar sekejap. Untuk keluar tu, macam tu. Ataupun saya better lah ambil 21 lah. Kat sini baru keluar lah. Kat sini baru keluar. Ataupun siapa yang nak cepat dia tak jenis bukan tak boleh nak tunggu, ambil je lah 7 tu. 7 berapa bit lepas ni macam ni. Letaklah berapa bit. Jadi bocor, jangan jual lagi. Tunggu tengok dia betul-betul dia nak bocor ke main-main. Okey, yang ni dia main-main je. Dia nak buang retailer yang ada, kita nak suruh paksa kat loss. Okey, so ada yang kejar, yang dia kejar ni sangkut kat puncak, dah bocor dia pun jual. Yang pakai EMA 7, bocor dia jual, tengok naik. Janganlah letak betul-betul dekat-dekat EMA 7 tu. Letak bawah sikit, 3 bit ke. Tengok dia okey, dia dah rebound balik. Rebound. Sini baru confirmation dia dah bocor EMA 7. Sini baru jual. Dekat sini barulah jual. Masuk dekat sini confirmation ni kita masuk menggunakan SMA 200. Okey, weekly SMA 200. Tengok daily dia dah candle melepasi tak, candle sebelum tak boleh. Belum lagi. Tunggu hari esok tengok dia melepasi kat tak juga. Hari ketiga baru melepasi, baru masuk. Okey. Masuk menggunakan SMA 200 guideline kita. Keluar guna EMA 7. Yang ni dia tak ada berapa bit. Dekat sini lah keluar. Masuk kat sini, keluar dekat sini dah bocor Betul-betul bocor ni. Sini. Dapatlah 58%. Ni nampak tak dia bocor kat sini. Situ kena keluar lah. Tapi kena bantuan EMA 7. EMA 7 ni saya ada ajar dalam video lain. Cuma saya nak tengok, nak bagi tahu kalau weekly dia melepasi SMA 200, boleh tengok daily. Daily tengok ni, candle tak melepasi, jangan masuk lagi, tunggu beberapa hari. Masukkan dalam watchlist dia dekat platform. Lepas tengok je, okey, dia dah lepas terus masuk. Okey, at least kita dapat berapa bit. Kita ambil lagi contoh. Weekly melepasi. Buang padam nanti confuse. Dengan volume kat sini. Ni ada volume. Nampak kenaikan dengan volume. Kita petanda. Volume tinggi ni takkanlah daily dia tak gerak. Weekly naik volume macam ni, takkan daily dia tak gerak. Mana dia? Tengok daily mesti gerak punya kalau weekly gerak. Kita dah tanda dekat weekly. Okay, yang ni kena buat lepas market tutup. Setiap hari market tutup, check mana counter kat weekly melepasi SMA 200. Okay, so yang ni kita tanda kat sini. Masukkan watchlist. Kena make sure candle melepasi ni. Kat sini. Kita pun masuklah kat sini. Masuk-masuk tengok dia bocor. Next day kena jual lah. Gagal lah. Gagal. Trading kita ni gagal. Tengok EMA 7. Kena backup dengan EMA 7 So kita akan jual dekat mana? Masuk sini, jual sini, jual kat sini, so kita rugi Ini tak berjaya. Okey, maksudnya tak semua yang berjaya sebab tengok kat daily nampak tak ada volume pun masuk kat sini. Kalau ada volume, masa dia melepasi SMA 200 dekat weekly tinggi. Lepas tu dia kering tak ada volume. Ini ada volume pun naik sikit je. Ini adalah gagal gagal. Okey, nak cerita tak semuanya berjaya. Ini gagal. Yang tadi okey, so far semua berjaya. Tapi yang ni gagal. Okey. So kita kena yang trade intraday ni memang kena disiplin tau. Tak jadi kena keluar. Kena admit kita tak semua counter menjadi macam tu. Alright, so kalau yang daily nak tengok dekat scalping yang kecil pula. Okay, yang ni kita belum ajar lagi. Dah berapa jam saya berbebe ni. Alright, ambil counter lain pula contoh counter apa? B+, B+. B+. Apa tak ada?
BPP plus. BPP plus. BPP plus. Okey. Kenapa jadi macam ni? Tak reti pula nak tutup. Okey. Sama macam kita tengok weekly tadi. Okey, ni tutup dulu. Kita nak tengok MA 200 saja. Okey, candle melepasi dekat daily candle melepasi MA 200. So tanda sini. Lepas tu tengok dekat 15 minit. Ini kita nak lagi cepat. Lagi cepat. Alright. So 15 minit. Mana dia tadi? Okey. Ini dia get up terus ke apa ni? Dia get up terus. Counter ni tak apa cantik lah nak tunjuk. Okey, tadi kita tengok dekat daily dia melepasi MA 200. So kita tanda candle ni mesti melepasi candle sebelum. Candle ni mesti melepasi candle sebelum. So dia melepasi Dia melepasi sebenarnya. So kita entry. Sini kita entry. Sebab dia dah melepasi Kita entry. Esok tak naik. Ni sebab tak ada volume. Sebenarnya kena tengok juga dekat 15 minit tu ada volume tak. Ini tak ada volume sebenarnya tak boleh masuk lagi. Memang kat sini juga boleh masuk. Okay, sini masuk. Pasang EMA 7 untuk keluar. Alright. So kita masuk dekat sini. Ini untuk lebih cepat lah. Masuk dekat sini. Jual bila dia bocor. Sini dia bocor. Dapat dalam 7% lah. 7% sehari. 27 ni masuk pukul. Kita masuk pukul 2.30. 28 kena jual dalam pagi. Pagi tu dah kena jual lah. 9 pagi yang dah jadi BTST. Beli petang, jual pagi esok. Sebab pagi esok terus bocor. Okay, ni lebih cepat lah. Tapi counter ni tak menarik sangat. Counter dia kecil-kecil je bergerakkan harga dia. NCT try tengok sikit. Counter pun kita kena tengok juga. Tengok balik sebelum-sebelum. Kalau pergerakan dia tak cantik tu tak payah masuk lah. Alright. Tengok dekat daily. Lambat pula. Mana tak keluar-keluar ni. Tak nak keluar pula. Ya. Kita ambil counter lain lah. Dia tak bagi NCT kot. Alright. Okay. Ni candle melepasi ada volume. Tak ada volume. Tak cantik lah pula. Ni mungkin boleh. Ni ada volume lah. Melepasi MA50. Okay, tanda. Dekat daily ada volume. Lepas tu melepasi pula MA200. Yang ni MA200 yang warna merah. Okay, pergi tengok dekat 15 minit. Ni kita nak cepat lagi. Mana dia ada line tadi? Line saya tanda tadi mana? Hilang pula. Okey, sini. Okey. Allah, mundur balik. Tertekan dia. Okey. So okey. So candle kena melepasi yang sebelum. Ini akan jadi entry kita. Entry dekat sini. Masuk. Hold dia sampai dia bocor. Oh, dia tak bocor. Oh, dekat sini baru bocor. Masuk sini. Keluar. Ini dia keluar.
Kalau yang Gabra, dia bocor kan, nampak dia bocor 3 bit tiba kena dapatlah 10%. Siapa yang masih bertahan dia pasang cut loss jauh sikit, dia hold. Sebab tu cut loss ni kena fikir juga berapa bit daripada MA7 tu kita nak letak. Okay, dia. Kalau yang ni betul-betul dah bocor lah ni. Dekat sini dapat 50%. Sini dah bocor ni, betul-betul turun dah, tak jual lagi. Tak jual tu teknik harapan lah tu, kena jual. So masuk kat sini berapa hari bulan, pukul 10.30 1 Disember 2020. Jual dekat sini 9, pukul 9.30. So 1 Disember dengan 9. 2 minggu juga hold, dapat 50%. 15 minit. Siapa yang jenis main sehari je, esok jual lah ni. Ataupun hari tu juga jual. Hari tu tutup dah. Dapat berapa persen. Yang follow guna trading stock dapatlah mungkin. Tak mungkin dia dapat betul-betul 6-7%. Sebab yang ikut trading stock akan terjual bila dia drop kan. Sama ada yang close hari tu, berapa harga yang close hari tu. Hari tu close dekat sini, saya dapat 4%. Dia asal close dia tutup, dia terus jual. Ataupun yang tunggu esok, tunggu esok, dah kena cut loss dekat sini lah. Yang trailing kan, yang ikut daripada hari semalam, dia ikut je memang dah kena 5% ataupun 4% je lah dapat. Dalam masa sehari atau 2 hari dapat 5%, 5% sajalah. Yang hold, tunggu sampai bocor, dia dapat banyak. Tapi 9 hari juga nak kena tunggu tu. Sebab asal nak intraday, tunggu sampai 9 hari. Saya tak rasa ramai yang sanggup. Kecuali dia memang ada dalam diri dia tu memang suka swing. Okey, mungkin dia biar je sampai dia puas hati boleh keluar. Seminggu tak puas hati lagi, tak dapat 50%, dia tunggu lagi sampai 2 minggu, tengok yang 9 hari boleh keluar. Kebanyakan sehari 2 keluar lah sebab nak intraday. Okey, itu contoh satu. Kita tunjuk contoh lain. Yang ni last. Berjam pula. Tengok dekat 1 minit. Mana candle melepasi SMA 200 terus masuk. Yang ni memang berani mati ya. Tak jadi kat loss. Okey. Ni candle lepas je SMA 200 masuk. Selagi tak bocor. Sini dah bocor keluar. Rugi. Lepas tu esok tengok dia naik balik. Masuk. Oh, dia tak bocor. Okey, esok lah ni 1 minit. 1 minit. Sini bocor. Okey. Sekejap kita tengok orang yang main 1 minit scalping gila ni. Candle naik atas SMA 200 masuk. Betul-betul kau bocor kat sini. Keluar. Keuntungan. Masuk sini, keluar kat sini. Dapat 7%. Hari yang sama pukul 11 pagi masuk. No. Macam mana tarikh 27 yang ni 28? Saya tarikh jadi bertukar ni. Betul lah, 27, 28. Hari esoknya jual. Okey, 1 minit. Tapi esoknya jual. Okey, 1 minit. Masuk dekat pukul macam ni sini Candle melepasi sebelum. Masuk dalam pukul 11. Esok jual. Dia bocor. Pukul 10 esoknya jual. 1 minit. Kita tengok counter lain yang menarik Counter apa yang menarik? KPJ. Yang nampak yang ni macam tak ada structure sangat dia punya ni. Okey, 1 minit. Okey, ni 1 minit. Candle melepasi candle sebelum. Ini betul-betul sharp masuknya. Tak jadi kena keluar tau. Jangan main-main. Candle melepasi candle sebelum kat sini masuk. Candle sebenarnya dah atas SMA 200. Tapi dia belum melepasi. Tutup je. Nanti orang confuse dengan MA7. Ni. SMA 200 yang mana merah. Okay, dia melepasi kat sini. Sini kita terus sharp entry. Kat sini entry.
Pukul 10 lah. 1 Oktober 2001. Pukul 10 masuk. Dalam pukul 10. Okay, pasang EMA 7. Kena pasang EMA 7 untuk keluar. Okay. Candle bocor. Mana candle bocor? Ni candle dia dah bocor kat sini. Ni candle bocor kat sini. Kena jual. Betul-betul bocor. Yang ni bocor sikit-sikit tu. Ni lah. Tak perlu lah. Ataupun mungkin nak guna EMA 10 sebab tergugat dia ni mengganggu gugat. Asyik-asyik bocor. Kita letak yang slow sikit. Pun lebih kurang. 20 tu takut lambat sangat. 15. Ni kita boleh ubah-ubah ikut kita tengok counter tu selalu bocor dekat mana. Okey lah. Lebih kurang sama je. Boleh guna EMA 7 je. Tak nampak perubahan sangat. Okey, yang ni perubahan ketara dia bocor. Candle tu sebiji di bawah. Ini setakat dia bagi sikit-sikit tu tak apalah, dimaafkan. Jangan cut loss lagi. Tunggu dulu. Yang ni memang sebiji dia bagi sini takkan tak keluar lagi. Betul-betul bocor kan. So sini masuk, sini keluar. Candle bocor ni keluar. Ni dia bagi sebatang dua ni keluar. Dapatlah 8%. Masuk pukul 10 pagi, keluar pukul 12 pula, pukul 2.30 lebih kurang. Pukul 2.30 apa? Betul lah, dalam 2.30 keluar. So hari yang sama, masuk pukul 10 pagi, keluar pukul 2.30 macam tu. Dapat 8%. Alright. Guna 1 minit ni untuk scalping lah. Tak jadi kena keluar lah. Kalau dia dah bocor sampai macam ni, nampak tak keluar lagi. Dia bagi satu candle je bocor. Candle kedua bocor. Candle ketiga bocor sepanjang macam ni. Bearish engulfing. Bearish engulfing kuat dengan strong ni. Volume jualan yang tinggi lagi nak tunggu. Kena keluar lah. Ni masuk sini. Sini dah tipi. Kalau yang jenis degil ni. Dah kau dah ada volume jualan. Dah lah dia turun. Lepas turun dengan volume. Kena cabut lah. Kita naik nak dengan volume. Turun tak mau lah dengan volume. Turun kalau dia turun volume kering macam ni tak apa lagi. Mungkin dia akan rebound. Okay macam ni dia turun. Melepasi EMA 7. Ni tapi volume buy Yang ni tapi tak apalah dia turun sikit je. Saya nak tunjuk contohnya ni volume kering. Dia jual tapi volume sikit tu tak apalah. Kalau volume kau ni obvious orang jual. Lagi nak tunggu. Tak boleh lah macam tu Kena disiplin betul-betul yang scalping ni. Ini kalau ni ada gear tu dapatlah 5%. Ni ada gear pun dapat 5%. Ini bocor dia tak keluar. Ini bocor dia tak keluar. Dia keluar yang gemuk ni boleh keluar. Dapat juga 5%. Okey je guna ni. SMA 200 guna dekat 1 minit. Tapi kena sharp lah. Tak jadi EMA 7 bocor sampai macam ni sekali kena keluar. Contoh apa? Kita ambil contoh last. Hong Seng. Candle melepasi SMA 200. Okey sini. EMA 7 tutup saat. Candle ni di atas SMA 200 tapi dia mesti melepasi candle sebelum. Ni dah okey. Candle kena melepasi kat sini lah kita masuk. Allah. Dia kena melepasi candle sebelum dia baru kita entry. Takut tak jadi. Okey. Masuk kat sini sharp entry. Lepas tu pasang EMA 7. Candle bocor keluar. Seberapa untung? Okey, masuk dekat sini. Masuk sini. Sini dah kena keluar. Aduh, tak sampai 1%. Dia dah bocor kita kena keluar. Lepas tu
Memang yang ni tak cantik lah. Tak cantik. Dapat 1%. Tak baloi. Okay, yang ni. Okay, yang ni pun nampak macam sikit. Maksudnya onsen ni tak apa jadilah. Dia bukan SMA 200. Dia bukan SMA 200. Kita kena tengok back test macam ni kita tengok. Sebelum ni jadi tak SMA 200 dia. Naik banyak ke? Macam tu. Kalau tak naik banyak, kita tengok. Mungkin dia main EMA 100. Itu panggil back test. Kita kaji sebelum-sebelum dia buat perangai sama ke tak. Perangai best ke tak. Okay, so kita masuk sini. Sini masuk. Sini pun dah bocor EMA 7. Tak sampai 1%. Memang tak boleh guna counter ni untuk SMA 200 1 minit. Tak jadi. Dia kena guna yang besar lah. Daily dengan 50 minit. Tak jadi MA 200. Mungkin dia main MA 100. Kita tengok MA 100. Candle melepasi MA 100 baru masuk. Dia adalah MA 100 Candle melepasi MA 100 masuk. Validation kat sini. Dia bocor. Ini dah bocor ni. Yang ni lah nampak kuat sikit bocor. Dia ni tak boleh pakai 1 minit SMA 200. Counter Hang Seng tak sesuai. Tak jadi. EMA 100 boleh. Bocor kat sini. Dapatlah 2%. Tadi tak sampai 1%. Tak boleh jadi lah. Mungkin dia sebenarnya 15 minit. Tak sesuai 15 minit untuk SMA 200 dengan SMA 200 lah. Tak sesuai 1 minit. Okay, dia paling kurang dia kena guna EMA 100. EMA 100 boleh. Ataupun sebenarnya time frame dia tak sesuai. Time frame dia kena guna juga time frame 15 minit. Maksudnya sebab tu kena tengok back test juga. Counter tu perangai dia. Bukan semua counter dia main SMA 200 dekat 1 minit. Tengok dia ni 15 minit. Okey, 15 minit candle melepasi baru nampak macam cantik sikit. Mana EMA 7? Kena pasang EMA 7. Okey. SMA 200 dekat 15 minit masuk. Candle kena melepasi candle sebelum. Okey, SMA 200. Candle kena melepasi candle sebelum. Sini dah masuk lah. Sini dah masuk lah. Sebab okey, ni dia dah melepasi. Oh no, sini pun dah masuk dah sebenarnya. Candle melepasi SMA 200, dia melepasi candle sebelum, kita pun masuk kat sini. Sebab kita tak tahu next tu dia pergi mana. Kita tak tahu esok dia turun. Okay, esok ni 15 minit. Alright. Sini termasuk tapi dia tak bocor, kita hold lagi. Okay, sini nampak dia dah bocor kan. So yang ni tak menjadi. Esoknya try lagi. Bukan esok ni. Hari yang sama 28 atau 29. 29 tu tengok candle melepasi. Okay, kata kat sini kita dekat loss. Lepas tu kita check balik. Oh, dia naik sebenarnya. Dia rebound. Dia rebound atas SMA 200. Dia turun. Ya, ni EMA 7. Dia sentuh SMA 200. Dia rebound. Dia naik semula. Kata kita masuk kat sini pula. Okay. Sebab tak jadi yang ni. Candle kena berpasti sebelum kat sini baru masuk. Ini. Alright. Sini. 29 September 2.5 masuk. Lepas tu dia drop bocor. Bocor ni ini berapa sen? RM2 21.40. Sini drop 2.120 21.45 dekat dia punya batas ni. 2135 dia ni 2120. Ini kita sanggup menanggung ke tak? Dia dah rugi berapa bit ni? Okey, kalau dah jual sini kita tak berjaya. Esoknya pula bukan lepas ni candle seterusnya. Hang Seng ni payah dia tak jadilah SMA 200 ya. Okey, kat sini pula. Naik atas ni masuk. Ini dah bocor, tak boleh. 15 minit pun tak boleh. Dia bukanlah SMA 200.
Counter ni tak boleh main SMA 200 kan. Kebanyakan counter memang main SMA 200 lah. Ni 100, kita tengok 100 Emma 100 mungkin. Sekejap. Yang ni Emma 100 Oh, yang ni Emma 100 pun tak. Lebih kurang dengan SMA 200. So Honsen tak valid tak valid untuk SMA 200 dengan Emma 100 setengah jam. Kita tengok adakah time frame dia sebenarnya. Macam ni yang back test tau. Kena kaji juga sebelum masuk tu. Counter tu buat perangai boleh SMA 200 dekat 1 minit dengan 15 minit. Tak boleh, memang tak boleh scalping Scalping tu fast in fast out intraday. Fast in fast out tu FIFO. Si money take money tu semua tak berkesan dekat 1 minit ataupun 15 minit. Tak boleh buat. 30 minit okay, candle kena melepasi. Kita tengok sebenarnya dia time frame berapa dia punya game. Sebab tu bila orang tanya time frame berapa, kena study bukan semua counter sama perangai. Dia tak sabar. Macam counter ni obviously 1 minit 15 minit nak intraday tak boleh. Dekat SMA 200 dia tak jadi. Maksudnya dia bukan main time frame tu. Okay. Ni candle melepasi yang sebelum kat sini entry. Saya nampak je 30 minit. Dia adalah 30 minit punya counter. Alright, dekat sini entry. Ni tak bocor sampai sudah tak bocor. Nampak tak macam mana kita perlunya back test tu kaji balik sebelum ni perangai dia macam mana. 30% dapat. Beza dia kita salah guna time frame. Kita guna time frame bukan masalah Emma 100 ataupun SMA 200. Masalah dia tengok 30 minit. 30 minit. 30 minit dia SMA 200 naik kat sini dapat kalau untung sikit. Dapatlah untung sikit. Dia sebenarnya time frame dia 30 minit. Time frame dia 30 minit dengan Emma 100. SMA ni kita boleh tutup. Hong Seng. Bila candle melepasi Emma 100, check dia. Tengok dia melepasi tak candle sebelum. Dekat sini dia melepasi, baru masuk. Maksudnya okay, sini masuk. Okay, so tahu dah. Lepas ni take note Hong Seng guna 30 minit. Time frame 30 minit. Lepas tu guna Emma 100 untuk masuk. Okay, kat sini masuk. Pukul 11, 29 September 2021, pukul 11 masuk. Ni ada volume volume ni kena check volume mesti melepasi line MA 50. Alright. So sini kita masuk, kita keluar kat sini. Tak keluar lagi, dia tak bocor. Tak boleh keluar. Dia kena bocor, betul-betul bocor MA 7. Kata yang ni kita keluar kat sini macam kita ingatkan dia bocor kan. Katakanlah sebenarnya tak boleh keluar, takkan sikit sangat kita letak kat loss. Sini agak berapa? 2.395, sini 2.375. Okey, katalah kita kat loss kat sini. Kita ingatkan dia nak jatuh, tak jatuh. Tapi tengok volume. Volume tu orang beli, kenapa kita nak jual pula? Lainlah orang setengah menjual. Tengok RSI sama nantilah kita belajar. Boleh check saya punya video, saya ajar confirmation betul ke dia nak turun tak turun. Tengok RSI, Stoch RSI menunduk, MACD dia menunduk. Sebab tu penting beberapa indikator. Supaya kita tak rugi. Kita keluar tengok dia naik pula. Kena ada confirmation. Macam ni katalah kita memang nak pakai dua ni je. Dengan macam ni, kita ingat dia bocor, kita dapat 12%. Siapa yang bijak, dia gunakan RSI ke apa, belum volume masih okey, dia hold lagi. Dia akan hold. Yang keluar kat sini, kita tengok, kita check hari yang sama ke tak. Yang bocor, dia ingat dia bocor, dia pergi keluar. Tengok naik lagi. 29, pukul 11 pagi masuk, esok pukul 9 dia dah jual. Sehari pegang 30 minit Hong Seng pakai 30 minit. Sekarang nak masuk, kalau nak masuk sebenarnya saya tak suggest lah, kena cari kaunter lain. Sebab dia ni dah terlepas. Sebab kita nak pakai SMA 200 yang baru naik. Kalau teringin sangat masuk apa, kena tunggu ni.
ni sentuh balik MA7 baru masuk. RM2.68 masuk. Kalau dia bocor kena kat loss lah. Kalau dia teruskan ikut je MA7 ni, tak bocor teruskan. Pakai 30 minit. Okey, sebab dia memang time frame 30 minit dia ni. Okey, itu saja saya harap. Saya dah cakap banyak ni. Saya harap dapat belajar sesuatu lah menggunakan SMA 200, EMA 100. Rasa macam mana nak entry, macam mana nak exit, time frame yang berbeza. Sedikit EMA 50. EMA 50 mungkin saya akan bagi tahu untuk next sebab saya nampak sekarang ni yang saya suka tu EMA 100 dengan SMA 200 lah untuk mana-mana time frame pun. Alright. Okey, cumanya setiap counter tu time frame berapa yang betul-betul dia bagi impact, kita kena check. Kalau dia ni 30 minit. Kalau counter lain 1 minit dah okey dah. Okey, ada counter yang 15 minit. Tapi kalau selalunya memang 1 minit dekat SMA 200 untuk yang nak cepat. Kalau untuk yang nak swing sehari dua ataupun seminggu pakai tengok daily, okey, tengok 15 minit. Kalau nak swing jam seminggu 2 minggu sampai sebulan, tengok weekly, tengok daily. Okey. Alright. Yang nak sebulan 2 pun boleh tengok weekly, tengok daily. Swing sampai 100, 200%, 50% kurang-kurang. Alright, terpulang tengok balik video saya ni. Tadi saya dah beritahu kan, time frame berbeza, EMA 100, SMA 200 entry dekat mana. Okey, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.